bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak dalam satu je sesi hari ini, insyaAllah dari jam 6 sehingga jam 8. Dan kita, ni bukan sesi saya terakhir ya, minggu depan baru kita cuti. Saya pun silap, duk ingat minggu ni 24 hari bulan, tercepat sikit. Okey, jadi hari ini topik kita fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Tetapi seperti yang saya bagi tahu kepada anda, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai market dynamic, tanya. Kita akan cuba untuk habiskan topik tu minggu depan. Kita akan masuk kepada struktur pasaran. Tapi Isnin saya tak ada ya. Wassalam Kimi. Ada hal sikit. Selasa dan saya ada. Jadi Isnin saya tak ada. Selasa saya seperti biasa sampai Jumaat insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Wassalam kali Sophie dan Kimi. Okey, nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran. Kita ada Bank of England semalam yang telah mengejutkan pasaran dengan menaikkan kadar polisi dia daripada 0.10 kepada 0.25 dan dijangka akan mengetatkan lagi. Ini sebenarnya bukan kejutan ya. Basically selepas Fed mengumumkan bahawa dia akan mengurangkan dengan lebih cepat pengurangan pembelian aset dia daripada 15 bilion kepada 30 bilion yang diumumkan pada FOMC minggu ni. Kita nampak Bank of England juga mengikut langkah yang sama. ECB juga menunjukkan bahawa dia akan mengakhirkan program bantuan kecemasan COVID dia pada Mac nampaknya. Dan semuanya menunjukkan kita ada bank pusat secara bersepadu. Bank pusat utama ni bekerjasama dan streamline dia punya polisi untuk menangani kenaikan inflasi ya. Wassalam Pian ya. Jadi itu adalah satu yang kita nampak di mana bank-bank pusat dah mula keluar daripada easing polisi dia dan FOMC ya telah menyatakan bahawa dalam projection material dia tahun depan ada 3 lagi kenaikan kadar faedah. Even Bank of Japan juga menandakan pengurangan pembelian aset dia yang telah dimulakan pada tahun 2020 akibat kejatuhan ekonomi. Jadi ini adalah satu tindakan yang nampaknya serentak di antara bank pusat. Dan sekarang ni kita baru saja dapat data untuk inflasi ya, untuk untuk Europe. Itu adalah bacaan final, jadi bukan satu yang besar. Nothing much. Bank of England quarterly bulletin, nothing much ya. Dari sudut data nothing much ya. Ia lebih kepada mesyuarat polisi, kepada expectation, shaping of expectation. Okey. Jadi kita pun nampak S&P 500 semalam telah melakukan higher high. Ini adalah apa yang saya sebenarnya I don't really like structure ini tau. Ya. Structure sekarang ni I don't really like. Tapi apa pun kita ada satu higher high ya. Kita dah ada satu higher high dan kita nampak dia punya penurunan. I won't be surprised seperti yang kita sebut semalam bahawa ini boleh menjadi satu flat. Satu flat dan kita ada kejatuhan dan melengkapkan some sort of dua or whatever. Jadi whatever it is, saya tak gemar structure sekarang. The worst trade that you can do now pada waktu ini adalah untuk entry kepada indeks. Not now. Ini saya nak ceritakan kepada anda. Kalau anda lihat kepada struktur yang bermula daripada March ni, kalau kita lihat kepada struktur ini, kalau anda fikir secara logik kalau anda lihat kepada struktur yang sekarang ni, okey, adakah penurunan yang ini will this
movement ataupun event yang ini, okey, kalau penurunan yang ini masuk akal sikit sebab daripada sudut timing, fikirkan daripada sudut timing, kalau yang ini masuk akal sikit sebab dia baru berjalan, tapi kalau kita nak katakan 3 wave kat sini dan ini membetulkan 03 2020, satu movement yang dah bergerak lebih daripada 2 tahun, 24 bulan, 24 month, untuk dia retrace banyak ni sahaja dan kita sedang melihat wave 2. Adakah itu masuk akal ke tak? Waalaikumsalam Aisyah. Aisyah satu hari ni cuti Aisyah. Nampak tak? Ini saya tak nampak sebagai satu yang masuk akal. Kalau kita katakan bahawa maksudnya macam ni dan tempoh dia adalah selama lebih daripada 2 tahun, 24 bulan, 20 lebih bulan, dan dia cuma buat correction besar ni saja dan kita katakan struktur ni habis dan kita dah memulakan pergerakan ke atas. I don't see that. Kalau dia nak buat pun, at least kita nampak kalau dia dalam tempoh 2 tahun, then at least dalam satu tempoh maybe 3 minggu, maybe 3 minggu pun terlalu pendek. 24. Kalau kita ambil separuh dia 12, kalau kita ambil separuh dia 6 lagi. Jadi ini at least dalam tempoh 6 minggu untuk dia nak buat pembetulan dia. Oh, patutlah. Okey. 6 minggu. Itu anda fikir secara logik je, pergerakan yang berlaku dalam tempoh 2 tahun, dia jatuh kecil besar ni je untuk kita katakan ini wave 2. Saya tak nampak benda tu. Sebab itu, the only way untuk saya lukis sekarang ni adalah seperti yang kita tandakan semasa. Faham? Yap, sistem tu kena logik. Faham tak, Pian? Sistem tu kena logik. Dia tak dapat sistem. Basically macam mana sistem fit in the logic. Kalau kita nak katakan boleh tak jadi wave 2? Kalau ikut daripada elite wave, boleh. Tapi logik tak daripada sudut timing. Faham tak, Pian? Logik tak daripada sudut timing. Sebab ini ambil masa 2 tahun dan kita nak katakan bahawa ini adalah correcting yang 2 tahun dan dia ambil masa maybe 2 minggu. Lepas tu dia terus naik ke atas lagi kan. So, adakah dia fit in the logic ke tak? Tu soalan saya. Kalau kita nak tengok di sini okey. Sebab daripada sudut timing. Wassalam Rosli. Daripada sudut time, kalau kita ikut daripada sudut time, ni saya dah mula sentuh-sentuh sikit pasal time. Kalau daripada sini, kita ada berapa lama ni? Sekejap. Saya ambil guna ni je lah. Okey. Daripada sini kepada sini, kita ada 116 bar. 116 bar, 116 hari bagi dengan 7. Sekejap 116 bagi dengan 7. Ini adalah sebanyak 16 minggu. Faham tak, Pian? Ini 16 minggu. Penurunan yang sini, kalau kita ambil 1/4 lah, kalau kita kata, jadi ini adalah 4 minggu. Maybe ini masuk akal sikit. 4 minggu 21 bar. 21 bar. Kita tengok berapa bar. Kalau daripada sudut logik lah, daripada sudut time. Ini kepada sini. Ada berapa bar kat situ? 16. Ini masuk akal sikit lah. Kalau kita nak katakan bahawa movement yang dibuat sepanjang ini dibetulkan cuma dengan ini. Dan itu boleh masuk akal. Tapi kalau movement 2 tahun dan dibetulkan macam ni sahaja dan ambil masa cuma 6 minggu, itu payah kita nak fit in dia.
nanti tahun depan kita akan mula gunakan, saya tunjukkan Fibo Time. Ni konsep dia lah, ini konsep dia. Ini konsep dia yang 38.2 dan seterusnya. Ini konsep dia. Jadi kalau nak ambil pun paling kecil pun 14.6. Ni konsep dia. Saya jelaskan dahulu. Kalau kita nak ambil logik dia kepada pembetulan satu jangka masa dan anda nak katakan ini dah habis dan kita cuma betul banyak tu je. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi kalau kita nak analisa, anda tak dapat analisa ini sebagai wave 1. Maksud saya, ini sebagai wave 1, ini sebagai wave 2. Faham? So, kalau saya tak nak buat benda tu, saya kena ambilkan ini sebagai 1, ini sebagai 2 dan kita masih extendkan dalam wave 3. Itu sebabnya saya letakkan 1, 2 di sini bagi anda yang nak faham macam mana kita ambil faktor fraktal di situ. Okey, jadi kesimpulannya, untuk indeks, I don't really like structure kat sini, tetapi this is the way untuk saya fitkan faktor time tadi, di mana kita akan betulkan cuma structure ini. Kita akan extendkan wave 1 tu. Kita extendkan wave 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia betulkan structure dari sini. Okey? Dan kita jangkakan movement di sini adalah shallow, adalah kecil. Kenapa? Sebab satu daripada sudut penggunaan fraktal, jadi kita terpaksa turunkan. Kalau saya gunakan fraktal ini weekly. Itu weekly tadi. Kalau saya gunakan fraktal yang primary ini, at least dia tak besar sangat. Jadi struktur ini cuma membetulkan struktur primary kepada time. Faham tak? Cuma membetulkan struktur ini dan at least kita tak kira dia daripada sini. Dan ia adalah kepada struktur primary. Boleh tak dia jadi 2 ni? Boleh. Tapi apa pun, kita jangkakan kat sini adalah shallow. Dia cuma satu yang cetek hanya jika movement dia disebabkan oleh US dollar. Kalau dia adalah satu yang dalam, itu adalah kepada yen. Okey, macam mana kita nak tahu dia US dollar ke yen? This is macam mana kita lihat dia. Saya ada buat satu artikel, anda boleh baca dekat majalah Forex Malaysia. Kaitan dia contohnya kepada AUD/JPY. Okey. Struktur serupa daripada ni anda nampak ini daripada March yang ada higher high dan kita dapat lukis 5 lekuk. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, itu higher high. Dan sekarang ni struktur dari sini membetulkan yang 2 tahun tu juga. Now, anda lihat kepada momentum dia daripada sini. Now you see the momentum, now you see the momentum. The whole thing kat sini, the whole thing dekat sini, okey, belum lagi break. Belum lagi break. Boleh tak dia naik lagi ke atas dan itu cuma wave 4? Boleh. Ataupun kita extendkan iaitu sini biru 1, 1 biru, 1 biru, 2 biru dan seterusnya 3, 4 dan 5. Seterusnya ke atas. Dan melengkapkan 5 di atas. Boleh? Sebab ini tak buat low. Tetapi kenapa kita tak katakan ini extend? Semalam Sufi ada mesej saya mengenai apa yang leading, apa yang concurrent, macam mana kita nak faham dia. Ini contoh dia. Kenapa kita tak katakan AJ ni dia buat extension?
Kenapa? Ingat tak law ini yang sama untuk AUD US dollar. Ini adalah AUD US dollar, struktur yang sama tadi. Dan nampak tak dia break? Jadi the moment dia break, kita dah ada struktur ini dibuka. Nampak tak? Ya, struktur ini dibuka. Inilah sebabnya kita tak extend kan. Kita tahu struktur dia lebih kurang sama, eventually dia akan sama. Ini buat higher high, low ini tadi break. Jadi kita habiskan fractal untuk AUD JPY di situ dan kita jangkakan bahawa 3 wave dia bermula di sini. Faham tak? Boleh? Dan kalau ini cuma 1, 2 dan 3, last leg dia ke bawah, 1, 2, 3. Boleh tak dia jatuh lagi? Boleh? Boleh? Boleh tak dia jatuh lagi? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan baru dia buat naik. Boleh? Tetapi pada waktu ini, apa yang kita dapat jangka adalah satu lagi leg ke bawah disebabkan AUD US dollar tadi. Disebabkan AUD US dollar tadi dah buka sequence ini. Dia dah buka. Nampak? Ini dah break. So, the only way untuk kita tandakan dia adalah A, B dan C sebagai flat. A, B dan C. 1, 2. Kita jangkakan satu lagi. Satu lagi ke bawah. Satu lagi ke bawah. Mana-mana semua. New Zealand dollar ke, euro ke, sama je Pian. Bila ada break, kita tengok apa informasi, apa data baru yang dia bagi. Itu struktur yang kita lihat. Jadi untuk AUD JPY, ini untuk AUD US dollar, satu lagi. At least satu lagi. Maksudnya, untuk indeks, kita akan ada satu je lagi. Satu. Kalau indeks buat 1, 2 dan 3, ada ekstra 3, dia punya kitaran, dia punya jumlah ataupun lekuk dia jadi tak sama. Kita tahu indeks dan yen pair mempunyai first dimension. Ada masanya dia akan ada second dimension. Jadi pada waktu ni kita sedang lihat second dimension. Ada berlaku second dimension. Maksudnya lekuk yang sama, arah dia berbeza. Tetapi kita tahu dia correlate. Ya Roslan? Hadir. Okey. Jadi jika indeks kat sini buat yang dalam, buat macam tu, then di sini jadi tak ngam. AUD JPY contohnya, ini akan jadi 1, 2, 3. Kalau anda kira lekuk dia, 1, 2, 3, 4, 5. Itu motif. Nampak tak dia tak dapat? Nampak tak dia tak dapat, Pian? The only way untuk saya matikan dia supaya dia habis dalam bentuk korektif, sebab struktur di sini kita jangkakan korektif, dia buat higher high, adalah kita habiskan dia dalam satu. Tak dapat. Tak dapat Kimi. Kecuali kita ada extension. Jumlah lekuk dia. Jumlah lekuk dia tak dapat. Kalau saya nak buat yang tu, ini akan buat macam ni. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5, 1, 2, 3, dah. 1, 2, 3, 4, 5. Anda bayangkan indeks kat mana? Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
Okey, jadi kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lekuk. Itulah siri. Itulah sequence yang saya sedang ceritakan. Jadi kat sini akan jadi 1 yang sama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi. Tak angkat. Tak dapat. Faham tak? Dia tak dapat. Dia tak dapat. Jadi kalau yang itu Yen punya cerita. Waalaikumsalam, Noh. Kenapa kita cuma jangkakan satu? Kita tak dapat jangkakan dalam. Jadi kalau dia cuma cetek, itu bukan cerita Yen. Biarpun dia wave 2. Mungkin dalam-dalam M5, M15, mungkin kita ada Yen dynamic. Tetapi gambaran besar dia, ini adalah dollar dynamic. Disebabkan oleh kita cuma dapat jangkakan untuk AUD JPY cuma satu, yes 5 wave. Di sini akan ada pergerakan 5 wave, but tapi yang ini kita tak dapat trade sebab ini tak break out. Ini tak dapat break, tak dapat trade. Sebaliknya, kita jangkakan masih ada satu lagi kekuatan dolar, iaitu AUD US dollar ni yang dah ada sequence. Jadi kalau kita ada equal leg di sini, anda boleh short. Faham? Kita dah ada sequence. 1, 2, dah ada sequence dibuka. Ada incomplete sequence. Sini kita dah ada incomplete sequence. Okey? Ini dah break. Maksudnya kita dah jangkakan 1, 2, satu lagi ke bawah. Okey? Jadi kalau kita ada satu retracement dengan correction punya pattern, ini breakout dengan 5 wave, kita boleh short. Kita boleh short. EJ pun sama. Tapi EJ, lepas ni kita tengok. Jadi kalau AUD, the best pair untuk trade sekarang ni adalah untuk dollar pair. Sebab kita dalam dollar dynamic. Kita jangkakan next move adalah dollar move. Faham, Fi? Next move adalah dollar move. First, anda fikirkan apa dinamik dia. Next move adalah dollar move. Di mana indeks sideways ke bawah, wave 2 cetek. Wave 2 yang cetek. Kalau wave 2 dia dalam, itu adalah yen dynamic. Mana yang leading di AUD JPY break bawah dan di AUD break atas. Jadi mau ambil siapa yang lead USD kah JPY? Tak. So, map kita sentiasa kepada indeks, Sunbi. Map kita sentiasa kepada indeks. Adakah anda menjangkakan indeks akan buat yang dalam ataupun yang kecil? Dan anda sedang jangkakan bahawa ini akan buat correction. Kita jangkakan correction dia cuma kecil. Kenapa? Sebab kita nampak movement ini lebih dipengaruhi oleh dollar punya move. Disebabkan ini ada incomplete sequence. Instead of kita jangkakan dia adalah yen punya move. Ini tak break. Sekarang US dollar tengah sideways, tengah buat pembetulan. Ini maksudnya. Euro US dollar. Okey, saya tukar balik kepada WX dan Y. Saya tak dapat buat segitiga. Tak dapat. Sebab ini break. Sini break. Ini break. Ingat dah buat segitiga. Tapi ini break, jadi tak dapat. Ingat, segitiga kena menguncup daripada sudut harga dan juga volume serta momentum. Jadi saya kena letakkan dia sebagai W, X dan Y. Boleh tak trade ini? Tak.
Ingat, kawasan ni dah sampai 1618. No. Tapi kalau nak trade, anda boleh trade kepada AUD US dollar apabila struktur semasa ni sampai di sini. Sini akan buat 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 4 dan 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. Okey, itu adalah untuk AUD US dollar. Ke atas, dan kita akan cari short di sini. Untuk jangka kecil, jangka masa kecil, dia ke atas. Mungkin ini terangkit, boleh. Ini dah sampai 618764. Itu mungkin. But, kalau dia sampai ke atas ni, saya short. Itu AUD US dollar. Faham macam mana kita cari peluang dagangan berdasarkan market dynamic? Next adalah, contoh lain adalah NZD US dollar. Benda sama. Ini mungkin, kalau ini break ke bawah, kita terangkit. Kalau ini break ke bawah, kita terangkit. Bawah dia, 4 tak boleh bawah 2. Okey? Tapi selagi dia tak break, kita letakkan dia sebagai 4. Kalau dia ke atas, ini kita tak dapat nak masuk. Sebab, ini adalah flat. Ataupun, A dia habis kat sini. Sini A, B, C. Sini B kita kecil je. Saya akan tukar macam tu kalau dia terus jatuh ke bawah. Tapi apa pun, kita tak dapat nak enter yang kecil ni. Tak jelas. Okey? Jadi NZD US dollar tak jelas. Structure tak jelas. Jangan trade dia. Simple. USD CAD. USD CAD pun sama. Galih. Okey? Kalau dia buat ke atas, ini masih X. 1, 2 dan 3. Ini masih X. Ini sebagai A, B, depend kepada structure dia. Ada 5 atau 3. Tak kisah. Tapi kalau dia buat ke bawah ni, anda boleh trade. Faham? Apapun untuk shorter term, kita masih jangkakan a bit of dollar punya weakness. Dalam semua ni, soalan saya, gold ke mana? Gold ke mana? Basically, kalau anda buy gold, anda sedang sell US dollar. XAU US dollar. Bila gold akan jatuh? Bila ini berlaku. Bila gold akan jatuh? Bila Australia dollar sampai di sini. Adakah anda nak sell gold? Anda tahu gold berharga. Kenapa anda nak sell dia? Itu logik je, benda logik. Saya tak faham kalau nampak orang sell gold. Benda logik, kan? Gold, trend dia ke atas. Itu benda logik. But, untuk gold, mana saya ingat saya buka chart gold. Okey. Untuk gold, selagi AUD US dollar masih ke atas, ini masih ke atas. Ini akan extend. Ini akan extend. Sini mungkin semuanya wave 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah flat. Indeks ini shallow atau yes. Because we are still expecting satu lagi kekuatan US dollar. Ingat AUD US dollar, UCAD, NZD US dollar semua dah ada structure ke bawah. Itu clear. Itu amat clear. Itu amat clear. Di mana di sini, contohnya AUD US dollar sini, kita dah ada structure ini yang break 5. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Masa ini berlaku, waktu tu gold jatuh. Masa ini adalah untuk gold. Masa ini berlaku, itu adalah US dollar naik. Masa ini berlaku.
Masa itu berlaku, itu adalah masanya indeks ke bawah. Kalau indeks dalam yen dynamic, gold naik. Tapi sebaliknya kita jangkakan gold jatuh. Sebab ia adalah US dollar. Nampak tak? Jadi jangan dengar bila orang kata indeks naik, gold jatuh. Indeks jatuh, gold naik. Berapa kali kena? Tak. Tak. Kena faham pergerakan dia disebabkan oleh US dollar atau yen. Indeks naik, indeks jatuh disebabkan oleh yen, gold naik. Dolar tak ada kuat. Tapi kalau indeks jatuh shallow sideways dan pada waktu itu kita ada US dollar yang kuat, gold jatuh. Masih ada room ke atas. Sebab itu kita tak dapat nak habiskan. Ingat, trend sentiasa kita extendkan. Trend anda sentiasa extendkan. Dan it brings me kepada this argument. Ini adalah nota untuk leading. Tapi ini semua dalam English lagi. Ini nota lama saya. Ini nota tahun berapa dah? Bertahun-tahun lah nota dia. Nota ni bertahun-tahun. InsyaAllah saya tengah translatekan dia dan akan diletakkan dalam kita punya slide tahun depan. Okey. Basic dia, kita melihat kepada instrumen dalam kumpulan yang sama lah. Sekiranya anda melihat kepada kumpulan, contohnya kepada US dollar punya kumpulan. Contohnya kita ada US dollar punya kumpulan. Kita sedang melihat kumpulan US dollar. Kita ambil kali hijau lah US dollar. Greenback. Okey. Kalau kita melihat kebanyakan instrumen US dollar, mana-mana satulah sedang berada concurrent. Anda ambil lah mana-mana. Dan dia orang dah lengkap dalam kawasan equilibrium. Ada di antara mereka yang terlepas. Ada lagi tak sampai. Contohnya katalah anda nampak USD chef, EU, kita ambil ke depan lah. Ini adalah chef against US dollar, euro, GBP, semua dah sampai. Tapi dan kita nampak pada waktu tu AUD, NZD, CAP, semua ke depan. Tapi kita nampak satu, GBP ke apa ke tak sampai lagi. Satu yang anda sentiasa pegang apabila kita membuat kepada structure adalah kalau kita katakan bahawa ini dah ada 1618, anda akan sentiasa extendkan trend. Liverpool, betul. Screenshot terus. Tak apa, tahun depan nota ni dalam English. Apa yang apa, kalau ini tak sampai lagi, kita tak akan katakan ini nak reverse ke bawah selagi ini tak sampai. Boleh tak dia truncated? Boleh. Tapi kalau trend kita tak jangka, kita tak akan analisa dia truncated. As long as dia tak sampai lagi, kita akan extend semua ni. Faham? Okey. Dalam contoh yang ini juga, kalau kita sedang menjangkakan sini adalah motif structure. Kalau kita menjangkakan di sini adalah semuanya motif structure ataupun motif ke bawah, tak kisah. Satu baru sampai. Anda tak akan katakan ini nak jatuh berdesuk macam ni. Kecuali itu adalah korektif. Korektif boleh, itu yang saya selalu sebut. Motif kita akan selalu extendkan. Korektif boleh truncated. Kalau salah satu daripada korektif dah sampai, yang lain-lain tak sampai dan berlaku correlation yang menyebabkan kita katakan dia jatuh, then kita akan truncatekan yang lain. Faham? Kalau dia adalah motif structure, selagi dia tak ada reversal signal, tak ada low di sini yang break, kita akan sentiasa extendkan biarpun satu dah sampai. Dalam instrumen yang berkaitan, dalam grup yang sama, sama konsep kan. Contoh,
kalau kita ada ini adalah indeks. Ini adalah yen pair. Dan ini pula tiba-tiba dollar index. Dollar index lah. XXX US dollar. Sebab dia terbalik kan. US dollar. Okey. Jadi kalau kita ingat, map anda adalah indeks. Ini sentiasa jadi concurrent anda. Kita ambil contoh sekarang, di mana ini ada yang tak lengkap lagi. Contoh sekarang. Contoh macam indeks. Kita ada yang dah lengkap, kita ada yang tak lengkap. Tak lengkap S&P, Dow Jones dan DAX tak sampai lagi. Ada yang tak sampai, ada yang dah sampai. Ini adalah untuk indeks sekarang. Okey. Kita ada yen pair yang dah buat macam ni. Dia dah sampai 1618 dan dia dah buat macam ni. Okey. Satu lagi, kita ada dolar. Dolar juga dah sampai dan dia pun dah buat benda ni. Perasan tak? Okey. Now, disebabkan ada indeks yang tak sampai lagi equal leg, kita akan ambil untuk movement dia di sini, kita akan sentiasa extendkan dia selagi dia tak sampai 100%. Yang di sini kalau dia turun pun, kita akan turunkan dia dalam yang lebih sideway. Kalau dalam 5 wave pun, dia bukannya extension. Faham? Itu adalah untuk indeks. Boleh? Kalau jatuh pun dolar, di situ akan membuat lebih sideway. ABC maybe, tapi satu leg sahaja. Dia tak dekat sini tak buat macam ni. Faham tak? Dia tak buat macam ni. Kita tak dapat jangka macam tu. Sebab kalau dolar buat macam ni, euro US dollar lah, ni EU. Ini EU. Ini adalah, ini tadi AU. Contoh kita tadi AU kan. Ini adalah AJ. Kita tak dapat ambil yang ini. Sekali lagi. Okey. Contoh sekarang, kita ada indeks yang tak lengkap lagi. Dan ada indeks dah sampai, ada indeks dah tak sampai lagi. Disebabkan oleh itu, kita biarpun anda dah nampak dalam ni, 1, 2, 3, 4, kita akan extendkan dia. Salah. Kita akan extendkan dia. Faham? Kita akan extendkan dia. Okey? Ini adalah untuk apa color tu? Okey, ini adalah untuk yen. Dolar dan yen sama-sama. Kita tahu struktur dia sama. Ini dah lengkap 5 wave. Ini dah lengkap 5 wave. Dan dia dah buat macam ni. Ini adalah untuk AJ. Kita ada AU yang dah buat macam ni. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 1. Kita jangkakan kat sini akan buat 7. Sini akan buat 3. Satu lagi ke bawah. Faham? Ini buat macam ni. Satu lagi ke bawah. Iaitu 1. 1. Macam tu. Yang dekat sini cuma akan buat shallow. 1, 2. Dia tengah buat macam ni, naik. Kita akan jangka shallow sahaja, kecil sahaja. Yang macam kita tengok sekarang, kecil sahaja.
Tak cukup. Tak cukup dia. Okey, kita akan jangka dia buat kecil sahaja di sini. Kecil sahaja. Dan fraktal ini sama dengan yang fraktal last ini. Dan yang ini akan dalam yang lebih kecil, internal dalam. Internal dalam yang dalam ini dalam macam ni. Yang anda sedang tengok dekat sini. Ini adalah primary. Faham tak? Dia akan turun pangkat. Dia akan turun pangkat 1, primary. Yang di sini pun sama. AUDJPY mana dia? Iaitu dalam struktur primary. Yang di sini akan betulkan cuma primary. Cat saya semua sama tau kalau nak tahu. Cat saya semua satu-satu. Iaitu kita jangkakan cuma korektif primary. Saya akan synchronizkan semua lekuk. Semua lekuk tu synchronize. Satu lari, semua saya tukar. Dia tak dapat lain. Dia tak dapat lain. Fraktal tu adalah time. Kita jangkakan dia jatuh cepat mana. Selama tempoh mana. Saya akan synchronizkan the whole semua fraktal ni. Semua cat ni saya synchronizekan semua. Bukannya cuma main-main satu dua lukis. Tak ada. Tak. Kalau setakat lukis macam tu saya boleh lukis semua cat 5 minit ni lukis je pun. Tak, fraktal dia gadis. Dia time frame mana? Korektif tu kita jangka. So, kalau saya letakkan sini dua ini kan, itu adalah satu yang besar, iaitu cycle. Kalau cycle adalah satu time frame besar, weekly. Jadi ini akan jadi weekly punya cycle. Kalau dia weekly punya cycle, yang di sini akan lagi jauh sebab ini weekly punya kejatuhan. Yang dekat AU nanti, AJ atau AU, sini akan buat yang lebih besar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Kalau saya letak dia sebagai weekly. Dia tak dapat cuma. Dia adalah yang kritikal kepada fraktal. Kalau anda nak dalam, boleh. Tapi pening. Tak apa. Tahun depan kita banyak cerita benda ni. Kepada faktor time ni. Tahun ni saya rasa saya accomplish kepada anda faham structure dengan momentum. Itu yang saya cuba sampaikan tahun ni. Di mana sekiranya anda nampak satu korektif yang satu pergerakan tidak menentu, itu US dollar dan lebih sideways. Sekiranya anda nampak trend, itu adalah yen. Faham? Jadi kalau saya letakkan sana tadi dua, sini kan jadi jauh. Sini akan jadi jauh. Sebab fraktal ni turun yang dekat ni, dekat indeks adalah weekly. Ini tak dapat jadi weekly. Ini cuma daily. Faham tak? Ini daily chart. Turun satu je. Kalau 3 lekuk dekat indeks tadi, yang dalam weekly, mana dapat ini cuma satu? Yang daily. Alhamdulillah. Apa yang alhamdulillahnya? Tiba-tiba alhamdulillah. Faham? Dia tak dapat. So, satu ni tak dapat. Satu kat situ cuma daily. Jadi kita kena habiskan yang dekat ni sebagai primary. Tak dapat. Kalau saya nak letakkan dua ni kat situ, tak dapat. Tak dapat. Itu maksud saya. Sebab itu weekly. Dah keluar cert diploma. Benda-benda ni anda takkan dapat percuma kat luar. Mustahil. Saya bagi tahu betul. Mustahil nak dapat luar. Anda nak cari, nak tunjukkan fraktal ni secara percuma. Tak wujud. Tak ada. Tak ada. Saya jamin tak ada orang ajar.
Tak ada. Tak ada orang cerita yang dalam macam ni. Untuk anda jangka correction, motif dia dalam dalam fractal mana, tak ada. Itulah how teliti semua chart ni. Bukannya dia satu je. Okay, 2 cycle tu dah jadi deep correction dia, betul? Ready untuk terima nota-nota lama, serap ilmu banyak-banyak. Sebab tu saya tak nak keluarkan yang slow-slow kita keluarkan. Bukan tak nak keluarkan. Tapi yang macam ni, kalau saya terangkan bila anda tak faham structure, tak faham pasal yen, tak faham pasal US dollar, map kita sentiasa. Sekali lagi saya ulang, map kita sentiasa indeks. Tak ada. Memang tak ada. Tak ada orang terangkan macam ni. Even yang berbayar pun, ya, adalah dalam grup saya lama. Adalah yang dia buat. Tapi, tak ada. Bukan Malaysia. I'm not talking about Malaysia. Kenapa tak boleh buang? Oh, ni lain. Ini conteng benda lain pula. Habis nota aku. Sekejap dah nota ni saya ambil letakkan dekat pen. Yang PowerPoint saya pergi delete, lepas tu clearkan recycle bin. Pandai tak? Pengsan aku. Tapi adalah backup dia. Tapi dalam pen drive. Mana entah pen drive tu pergi. Okey, boleh? Now, boleh saya cukup penerangan ni? Tak apa, saya tak nak terlalu dalam dahulu. Saya akan ada berperingkat untuk benda ni untuk tahun depan. Anda dah faham structure, anda dah faham siri pergerakan, anda dah faham mengenai mengenai all those momentum. Next, kita akan masuk faktor time. Fractal tu adalah time. Ya. Dan concurrent, leading dan lagging sendiri memberikan clue kepada anda, memberikan petunjuk kepada anda bagaimana menentukan fractal untuk tentukan time. Correction tu 1 sahaja ke, 3 sahaja, 3 ke, ataupun 7 ke, ataupun 11 ke, ataupun 15 ke, semuanya diceritakan dalam fractal. Error banyak sangat screen. Tu belum update Windows 11. Uish, atas existing window. Banyak yang tertinggal. Tak apa. Tahun depan kita start fresh balik, Aisyah. Pakai PC Sofian. Ini harus burn ke DVD untuk kekalkan. Ada. Nota dia ada. Tapi adalah. Saya kena cari dalam mari belakang. Okey. So, Sufi, ini jawab soalan anda mengenai leading, concurrent, lagging. Okey. Ia applicable kepada all tiga ataupun sama aset, instrumen yang sama ataupun aset yang berkaitan. Map anda sentiasa indeks. Harus susun ulang final record. Dah terpengsan. Saya bagi tahu betul, anda tak akan dapat benda ni kat mana-mana. Tak ada. Kalau ada pun dari saya. Tu je. Mungkin lebih bagus explanation dia. Okey, jadi apa nak trade? Yang nak trade adalah AUD US dollar bila correction ini berlaku. Yang nak trade adalah kepada USD CAD antara AUD US dollar dengan NZD tak dapat sebab ini flat. Ini mungkin dah jatuh ke bawah. Ataupun satu lagi kata, saya tak tahu. USD CAD kalau dia jatuh ke bawah, kalau dia naik, then kita akan dapat konektor yang lebih jelas. Then kita jangkakan ke bawah macam ni. Itu adalah untuk UCAD. Jadi di sini anda boleh cari peluang long. Saya tak dapat berikan dahulu. Ini adalah obvious konektor. Ini konektor dia. Itu nampak kan? Ini konektor dia, nampak. Saya dah update Windows 11. Setakat ni saya tak dapat nak buka platform exchange untuk stok saya. Aduh.
Tu yang tak berani dulu Pian. Tu yang ngeri. Tu yang tak update dahulu. Tunggu juga kan. Ada orang kata okey, ada orang kata tak okey. Ngeri pula sekejap. Boleh? Okey. Sekejap Tujuh. Okey, boleh? Okey, kalau ke atas, anda tunggu satu lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 untuk kita cari peluang wave 2 kat sini. Ini pun breakout 5 wave. UCAD ataupun AUD US dollar, yang lagi ni adalah kepada AUD US dollar. Ini dah ada dia punya ni Kalau ini turun ke bawah 1, 2 dan 3 tak ada apa. Ini adalah A, B dan C, W, X dan anda ada konektor baru untuk ke atas. Sama je. Ngeri pula nak update. Okey, itu adalah untuk AUD US dollar. NZD tak dapat, ini flat. Kalau dia terus jatuh, ini mungkin WXY W, X dan Y. Kalau dia buat macam tu, kita akan alihkan 5 ni kat sini. Ini sebagai 4. Elliott wave ni senang je nak ubah mana-mana. Tak ada apa. Faham? Okey. Jadi yang saya tengok adalah AUD US dollar. Lain daripada tu adalah yen pair anda tak buy. Yen pair kalau ada set up Euro JPY anda boleh cari peluang. Euro JPY. Ini pun sama breakout 1, 2, 3 anda boleh cari untuk short. Itu adalah untuk actually semalam dia reacted daripada 100%. Ini kawasan ni yang berlaku sekarang ni dia dah masuk tau. 1 dan mungkin itu dah habis. 2. Ini dah masuk 100%. Kenapa kita extendkan dia? Sebab yang lain-lain. Perlu tak dia naik ke atas lagi? Tak perlu. Ini dah sampai 100%. Siapa yang masuk semalam, anda dah lock profit ni. Faham? Untuk Euro JPY. Kita katakan bahawa ada satu lagi ke atas, 1, 2, 3 dan 3 wave ke atas disebabkan oleh lain-lain pair. Kalau ini jatuh dan mula ke bawah, then Euro US dollar kat sini pun dah habis wave 4 di sini. Okey? EJ memang lemah. EJ memang lemah. EJ memang lemah. Dia tak break high. Yep. GJ break ke bawah. Biarpun GJ break ke bawah, tapi kena ingat, pullback yang ini daripada high. Jadi kita baru saja ada 1, 2, kita belum ada sequence. Ini tak ada sequence. Kita baru saja ada high, low, higher, low, lower high dan kita belum ada lower low. Belum ada trend. Kalau dia break ini, internal dia dah ada.
Sekarang tak ada. Sekarang nothing. Faham? Yang ini. Tak ada apa-apa. That is nothing. So GJ, saya tak minat. AUDJPY ini pun baru satu. Faham? 1, 2. Hala 7 dia ke bawah. Apa nak trade EJ tadi? Saya 1 minggu ni cerita EJ tu. Saya bukan 1 minggu, dari minggu lepas kan. 1 minggu, dari minggu lepas EJ. Sepatutnya anda dah ada position untuk EJ tu. EJ ni. Daripada kawasan ni. Okey. Yang kita cerita S&P 500 break macam tak break itu kat sini kan. Ini macam turun, naik 1% turun ke bawah. Saya tak peduli dia nak Bank of England naik rate ke, tak naik rate ke. Saya tahu dia 3 wave, breakout 5, ini tempat kita nak short. Itu saja. Itu adalah untuk EJ. Lain daripada tu, AUD US dollar kalau dia buat ke atas ni, kalau kita ada ni mungkin terangkit. Ni mungkin terangkit. Saya tak nafikan boleh terangkit. %50 EJ ni. Ini dah boleh alih. 50%. Ini dah sampai. Jadi boleh alih dan keluar separuh. 50% je pian. Ni dah turun balik 50% daripada high dia. Kaki ketiga. Itu EJ. Boleh? Lain daripada tu nothing. Apa gold masih ke atas selagi AUD US dollar belum sampai. Silver pun sama masih ke atas. Bila dia nak jatuh? Bila dolar kuat balik, AUD US dollar jatuh. Ya. Minyak kita jangkakan akan ke atas ataupun boleh habis seperti kita tandakan, kita jadikan sini flat. Either one. Apa pun ini wave 2 setakat ini. Okey. Copper pun sama, kita sedang tunggu wave 2. Anda dah mula nampak divergence. Itu adalah untuk copper. Euro AUD tak ada apa-apa. Sekarang tak ada apa-apa. Euro GBP ini mungkin dah habis. Ini mungkin dah habis. Kalau dia habis kat situ, saya akan tukarkan semua ni jadi WX dan Y. Ini semua jadi WX dan Y. Ni. Faham? Ini jadi W, X dan Y. Dan kita move ke atas. Kalau dia habis kat sini. GBP AUD masih dijangka masih ke bawah. Itu adalah satu lagi Australia dollar tadi. Dan GBP NZD dijangka akan melengkapkan ke bawah. Ni belum lagi buat high. Hampir. Ni hampir tak break lagi. Okay. Everything satu cerita. Everything yang anda nampak dekat chart saya ni adalah satu cerita. Including dia punya fractal. Sampai ke fractal tu saya kira. Kalau nak tahu. Bukannya main lukis sahaja. Kalau itu break. Kalau ini break, kita jadikan sini 5. 2 kita habis di sini. Jadi kalau 2 tu habis, then kita dah jangka US dollar kuat. Faham? Ini break, AUD US dollar akan terangkit. Ini tak naik ke atas. Ini akan mula jatuh ke bawah. Kalau AUD US dollar jatuh ke bawah, GA tu dah terangkit. Faham? Dia sama je. Pusing kiri, pusing kanan. Jadi, untuk kita katakan bahawa ini akan lengkapkan macam ni, ini kena berlaku.
Ini kena ke bawah. Kalau ini habis kat sini, dan kita jadikan dia sebagai W, X dan Y, then ini tak ada ke bawah. Ini tak ada dah ke atas. Ini dah turun, terus jatuh ke bawah. Dia satu je. Semua sama je. Boleh? Okey, kita break dahulu. Kita sambung kalau ada sebarang soalan. Time sebenarnya everything dekat fractal tu. Semuanya dekat fractal tu. Anda nak tentukan dia berapa lama lebih kurang. Anda sedang menjangka kepada, anda tak dapat tunggu H1 punya entry kalau anda sedang melihat kepada yang tu tadi, kepada indeks tadi. Itu adalah kepada daily. Tak, belum lagi. Belum berlaku. Ini adalah kepada hourly ataupun daily ke bawah. Ini daily ke bawah. Dalam dia adalah minor. Ini daily ke bawah. Jadi mungkin esok, mungkin lusa. Esok, lusa tak ada. Mungkin Isnin, mungkin Selasa untuk dibuat sampai ke atas. Boleh? Kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita habiskan ya. Basically, apa yang kita jangkakan dalam indeks adalah pergerakan sebanyak 5 wave sekarang ni. Selagi dia tak break these dua dan satu lagi high ya, sebelum dia melakukan pergerakan ke bawah. Jadi itu bermakna high di sini adalah membolehkan untuk AUD, JPY membuat high di sini. Okey, AUD US dollar untuk membuat high di sini. Okey, sebelum kejatuhan indeks. Dan indeks dijangka jatuh disebabkan oleh US dollar. Kita jangkakan kiraan dekat sini sebagai satu structure. Satu structure. Ya. Satu structure. Kita tak dapat jangkakan dia sebagai satu set structure lah. Dalam ini adalah satu set structure untuk AUD US dollar, B kepada C. Manakala kalau dua tu adalah tiga. Tiga structure yang menghabiskan satu korektif. Ini adalah untuk yang ini. Ini maksud saya. 1, 2, 3 menghabiskan satu set structure dalam fractal yang sama. Dalam satu structure yang sama, satu count. Dalam fractal yang sama. Dan ini disebabkan oleh dolar dan bukan yen. Sebab kalau yen, kita akan lihat yang lebih besar. Of course, dalam ni kita akan lihat kepada kecil-kecil punya time frame, M5, M15, pergerakan yen mungkin. But pergerakan sekarang lebih secara besarnya melengkapkan struktur US dollar, di mana euro US dollar, GBP US dollar dijangka masih lagi ada pergerakan ke bawah. Semua ni masih ada lagi pergerakan ke bawah. Masih ada lagi pergerakan ke bawah. Yang sama. Semua sama. Dan UCAD masih ada lagi pergerakan ke atas. Whether dia dah berlaku sekarang ataupun tak, saya tak tahu. Tapi apapun dia dah ada sekuen ke atas. Itu daily. Apapun kita dah ada sekuen ke atas, dah buka sekuen ke atas. Okey, itu adalah untuk ni. Jadi saya cari peluang EJ sepatutnya anda dah ada entry. Saya cari peluang untuk dollar pair kalau anda terlepas EJ itu kepada contohnya seperti AUD US dollar di sini tadi. Sekiranya dia buat turun ke bawah, kita akan katakan ini sebagai 1, 2 dan 3. 1, 2, 3 kita jangkakan dan ini konektor anda nanti. Okey. AUD US dollar lah. Ada soalan? Ada sebarang soalan sebelum kita masuk topik kita? Nampak macam mana saya kaitkan
fractal. Dalam Elliott wave, saya bukan buat Elliott wave. Saya buat sequence. Sequence tu siri pergerakan. Yang pertama kepada struktur asas dalam Elliott wave. Jadi struktur asas dalam Elliott wave adalah benda-benda ni. Ini semua yang semua anda nampak kat sini adalah kepada kesemua yang kita katakan sebagai motif. Motif terdiri daripada 3. Yang pertama motif biasa. Yang kedua adalah motif dengan extension. Ada 3 dia. Ataupun diagonal. Okey, ada 3 jenis motif. Korektif kita ada simple dan juga kompleks. Jadi kesemua yang ini saya kaitkan dengan all this correlation. Ya. Dan fahamkan bahawa ada pecahan, ada wave dalam wave yang dibentuk oleh pergerakan di time frame yang lebih kecil dengan fraktal yang lebih kecil. Di situlah kita masukkan faktor time. Boleh? Itu ambil masa. Time tu ambil masa. Fraktal dan juga extension adalah benda yang ambil masa. Tapi anda fahamkan bahawa all this dan map kita sentiasa adalah indeks. Itu adalah map kita concurrent dekat all this market dynamic adalah indeks. Faham? Concurrent dia. Kita tahu dollar leading sebelum ni. Dollar sampai dulu 5 wave. Lepas tu baru kita ada yen pair. Ni maksud saya. Dolar mana tadi? AUD US dollar. Dolar sampai dahulu. Ini peak dahulu daripada yen. Ini dulu sampai. Sejak daripada ni, lepas tu dia start daripada 01 daripada Januari. Manakala untuk yen, dia slow sikit. AUD JPY mana? AUD JPY dia peak di sini. Dia lambat sikit. Yang lagging adalah lambat. Zatul punya message baru keluar. Yang lagging, yang concurrent adalah ini. Tapi kita tahu bahawa US dollar leading. Itu yang first kali leading kita memberikan amaran kepada kita bahawa indeks akan menghabiskan movement structure ini. Akan menghabiskan. Bila-bila masa kita mungkin nampak yang ni. Tapi setakat ini tak ada. Jadi sekiranya ini cuma habis kat sini, indeks habis with 2 merah, yen pair dan dollar pair habis 2 merah, sini extend. Sebab dia adalah satu yang memang motif, yang memang trending. Benda tu logik je. Kalau kita nak katakan sana buat yang besar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dekat yen ataupun dolar tadi mungkin kita akan ada perubahan trend. Untuk dolar, contoh AUD US dollar. Ini mungkin akan ada perubahan trend, mungkin break ke bawah. Ada kemungkinan. Kalau itu break ke bawah, yen pair break ke bawah, indeks akan buat yang lebih besar. Dia 1, 2 benda tu je. Berkait-kait pusing-pusing situ je. Tapi kita tak nyatakan benda tu sebab tak ada bukti. Jadi selagi kita nampak trend, kita akan extendkan trend. Kita akan extendkan trend. Boleh tak ini habis sebagai wave? Sebagai macam ni. Apa ni? AUD US dollar. Boleh tak ini jadi whatever, turun bawah lagi? Boleh. Boleh. Ini akan jadi 5 wave. Ini 1. Ini B. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh ke bawah lagi.
untuk habiskan 2 ni. Kalau saya nak habiskan macam tu lah. Ini maksud saya. Ini adalah 5, 3, 1, 2, sekejap, bukan. Ini 1, 2, A, B dan C. Dan ke atas. Dalam ni akan ada 5. Yap, trend kita sentiasa extend. Anda pegang benda tu. Trend kita akan extend. Itu yang leading, concurrent, dan yang kita tahu trending, sebab itu kita jadikan disebabkan oleh trending move di indeks, kita dapat buat market dynamic. Tanpa trending move di indices, kita tak dapat buat market dynamic. Tanpa trending move di indeks, kita tak dapat buat market dynamic. Sebab syarat-syarat asas dia, bila indeks tengah kuat, yen tak dapat kuat. Dolar boleh naik, boleh turun, boleh sideways. Salah satu kena sideways. Tapi yang pasti bila indeks kuat, yen tak dapat kuat. Yen dan indeks tak mungkin berjalan sama. Tak dapat. Mustahil. Dia boleh ni, tapi itu mungkin disebabkan oleh benda lain, bukannya yen punya kekuatan. Itu benda-benda dia. Boleh? Okey. Ini kita akan, ini nota tahun depan. Saya tengah translate dia ke dalam bahasa Malaysia. Jadi belum lagi ya. Okey. Lega? Ada lega sikit. Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita, fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Okey. Dalam trading, fokus kepada benda yang anda boleh kawal. Yang kita boleh kawal, yang kita dah ceritakan, anda kena ada satu motif, satu objektif yang jelas kenapa anda trade. Anda tahu berapa banyak, anda cuma dapat ada objektif kalau anda tahu berapa jumlah yang anda nak letakkan. Sebab itu kalau saya katakan, kalau anda jenis bila ada duit baru nak trade, baru nak depo, kita tengoklah dapat berapa. Anda tak akan dapat buat benda ni secara serius. Saya tak katakan tak perlu anda nak katakan, oh ini cuma full time trader. Tak. Ini cuma perlu modal besar. Tak. Anda kena tahu modal anda. Itu je. Nampak tu, nampak. Okey, tak apa. Nanti. Okey. Jadi, anda cuma boleh datang dengan objektif. Objektif ni apa? Objektif ni adalah kepada berapa anda nak dan ini positif dan berapa anda sanggup hilang. Ini anda cuma boleh buat dia kalau anda tahu berapa sebenarnya equity yang anda ada. Sebab itu bagi mereka yang bila ada duit aku trade, ada duit lebih aku letak, tak ada duit aku lepak dulu 2-3 bulan, nanti letak balik. Cara tu tak akan pergi. Sebab anda tak akan dapat merancang. Tak dapat. Letak $50 je nanti trade. Trade. Lepas tu tanya, macam mana nak buat konsisten? Memang tak. Memang tak dapat. Tak ada. Memang tak dapat. Anda kena buat bajet anda. Daripada situ barulah anda dapat datang dengan bagaimana nak guna modal dan apa sistem, dan sesuaikan kepada sistem dagangan yang anda tahu prestasi dia. Bukan orang pakai, anda dah test out the system. Anda itulah guna akaun demo. 3 bulan. Kalau anda tak ada apa-apa lagi, 3 bulan pertama tahun depan ni jangan trade dahulu. Demo 3 bulan. Dapatkan prestasi sistem berdasarkan apa yang anda pakai. Jangan percaya orang pakai. Jadi untuk nak datang dengan objektif, kita semua tak sama. Berapa pulangan yang boleh dapat dengan letak 1000? Tak ada seorang yang boleh jawab direct soalan tu.
Tak ada. Satu, masa anda. Sistem mana yang kena kepada anda. Sebab tak semua setup anda boleh trade. Mungkin anda trade satu teknik tu bagus, tapi ada masa tertentu pada satu hari dia tak bagus. Masa market tengah masuk waktu change di antara Asia masuk ke Europe, ataupun malam Europe overlap dengan US. Waktu tu mungkin sistem tu tak cantik bila volatile sikit market. Mungkin kita tak tahu. Apa pun, you need to know anda siapa. Sebab kita semuanya berbeza. Kita semuanya berbeza, tak sama. Okay? Sebab itu anda nak cari kesamaan dalam trading, bernaung di satu, lepas tu semua cuba buat yang sama, dia tak lama. Dia tak akan lama. Saya bagi tahu betul, dia tak akan lama. Sebab masing-masing kita ni adalah unik. Bila anda dah faham berapa anda ada, dan anda lihat kepada diri anda, modal anda. Sebab kita semua tak sama daripada sudut situasi kewangan kita. Dari situ kita boleh tahu apa toleransi risiko kita sendiri. Maksudnya berapa yang anda boleh risikokan daripada aset asal, daripada equity asal anda. Dan kita akan tentukan, aku trade untuk apa? Yes, semua orang untuk buat duit, betul. Tapi duit tu kalau jadi nak buat apa? Apa sebenarnya objektif portfolio anda? Adakah dia multi asset? Adakah dia satu aset? Adakah dia apa? Letakkan. Anda kena buat satu penilaian agihan yang anda akan buat secara berkala. Anda akan nilaikan kepada prestasi satu-satu portfolio tu. Contohnya anda ada melabur kepada ASB, whatever. Dan anda tengok, dia ada satu tempoh, setahun ke 3 bulan ke. Anda tengok, mana satu yang pulangan dia kena dengan objektif. Dan anda kena faham anda sedang membandingkan benda yang tak sama. Jangan kata ASB bagi 600, aku trade tadi pun dapat 600. Itu tak sama. Sebab ASB tu selamat. Jadi dalam yang tu anda boleh letak banyak. Yang tak selamat ni, anda akan turunkan. Tapi kepada toleransi anda. Okey? Dan anda kena fahamkan bagaimana anda mengimbangkan agihan modal anda berdasarkan prestasi tadi. Berdasarkan objektif anda. Sebabnya, kita semua tak sama. Iaitu daripada sudut toleransi risiko. Ini semua tak sama daripada sudut objektif. Tentukan anda trade sebab apa. Pendapatan sampingan boleh. Tapi kena faham, pendapatan sampingan hanya bagi mereka yang dah memang dah ada duit lebih. Dah memang duit tu kalau hilang dia tak cari pun. Kalau belum sampai had tu, anda tak dapat trade untuk pendapatan sampingan. Kata pendapatan sampingan, tapi duit yang dia pakai, duit susu anak, habis. Tak dapat. Jadi anda kena faham mana satu yang sesuai kepada anda. Tentukan. Disebab itu dalam apa-apa juga, ini perniagaan. Tentukan berapa sebenarnya modal anda. Buat belanjawan. Kita dah hujung tahun, dah bulan 12 ni. Anda sepatutnya buat belanjawan tahunan anda sekarang. Untuk tahun depan, berapa anggaran pendapatan anda? Berapa anggaran perbelanjaan anda untuk tahun depan? Anda dah setkan ke mana, bagaimana untuk mengurangkan anda punya anda punya perbelanjaan tu, perbelanjaan yang tak perlu. Overhead anda untuk bulan-bulan, macam mana nak turunkan? Dan macam mana anda nak menjana? Dan baru dapat anda strategize. Bukan cerita pasal market dynamic je. Anda tak akan dapat ikut teknik kalau anda tak ada cara jaga duit tau. Tak akan ada. Dia tak dapat. Tak dapat, mustahil. Tak dapat. Dan di sinilah di mana anda kena lihat cara anda menggunakan modal tadi. Sebabnya dia kepada kita. Di situlah baru anda dapat merancang
Bagaimana anda nak menentukan motif anda, nak menentukan objektif anda. So, kita tak sama. Benda ni nampak remeh tau. Sebabnya, saya trade sebab nak buat duit. Itu adalah satu yang semua orang nak. Masalahnya, majoriti orang tak berjaya. Sebab semua orang nak yang sama. Faham tak? Kalau anda lebih kepada spesifik, saya nak, buat duit, of course. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Siapa trader yang kata saya nak cuba buat 2,000 je sebulan, itu limit. Berapa banyak yang saya nak cuba buat? Sebanyak mungkin. Tapi dengan risiko banyak ni. Itu sepatutnya mission statement kita. Banyak mana nak buat? Kenapa letak 2,000? Saya nak buat sebanyak mungkin. Itu adalah trader punya statement. Tapi kena letak bahagian kedua dia. Risiko banyak ni, pulangan banyak ni, tapi kalau aku skor banyak ni, adakah aku akan pergi lagi? Kalau pergi lagi, berapa banyak daripada yang untung tadi nak letak? Ni something yang akan ubah anda banyak. Sebabnya trading is not just about buka chart in out market. Trading is mostly about kita. Your trading akan reflect you. Siapa anda? Kalau nak tahu, trading ni lagi lama anda trade, bukannya anda kenal market lagi banyak tau. Kalau anda gagal mengenali diri anda dalam trading, anda akan gagal dalam trading. Faham? Kalau anda gagal mengenali diri anda dalam trading, anda akan gagal dalam trading. Sebab trading is not about mengenali market. Sebab itu boleh belajar simple je. Letak YouTube, cari, pandai dah aku trade. Itu cara trade. Kita boleh Google je macam-macam cara trade. Mana satu bagus? Semua bagus. Persoalannya, mana yang kita bagus? Mana yang kita kata tak bagus? Faham tak? Kalau dia bagus, dia kena dengan kita punya objektif. Buat duit. Semua orang buat duit. Betul. Semua orang cuba buat duit. Benda yang sama. Tapi anda kena tengok kepada anda. Had ini bagus. Had ini tak bagus. Nyatakan. Itu dia. Sebab trading is not about the system. Trading is about anda. And daripada situlah baru sistem apa semua tu. That's why you need to know you. Apa jenis portfolio anda? Sebab kalau anda memang baru pencen, duit ngam-ngam je kan. Kalau umur panjang sikit macam tak cukup umur aku ni. Macam tak cukup duit aku ni. Anda tak dapat pergi agresif. Anda pergi portfolio defensif. Anda baru bekerja, duit pun kalau kena potong, kena buang kerja pun balik ada mak bapak, farma ada lagi. Faham farma? Father mother kan. Makan pun dapat makan wayu kan. Dapat makan wayu lagi. Baru hilang kerja petang tadi kan. Pak, kereta tak bayar lagi. 2 bulan. Kalau yang tu agresif. Kita tak sama. You need to know where you are. Nak masuk spekulatif. Yes. Tapi you cannot put everything kat situ. Kalau depending kepada anda. Kalau anda seorang yang tak ada keluarga lagi, farma ada, kena buang kerja pergi makan wayu sebab nak ubat kesedihan kan. Contoh. Faham? Itu adalah jadi dia anda kena tentukan semua ni. Saya tak dapat jawab ini untuk ni, ini untuk ni. Sebab semua kita berbeza. Tak semestinya tua dia tak dapat masuk agresif. Macam saya tak muda kan. Macam saya tak tua. Tapi depending kepada anda. Jadi anda kena tentukan apa jenis. Contoh portfolio hybrid. Ni contoh. Ni something yang saya buat sendirilah. Anda letakkan anda punya perbelanjaan tahunan tadi. Itu anda punya target tahunan. Untuk apa? Untuk pendapatan pasif. Trading ni bukan pendapatan pasif. Robot pendapatan pasif. Mana ada? Selagi kita mengambil risiko, semua trading, semua investment berisiko. Yes. Tetapi selagi dia ada high risk, selagi
kita kena bekerja untuk dia selagi itu aktif. Itu bukan pasif. Robot bukan passive income. Faham? Robot bukan passive income. Ni kita duduk lenggang hujung bulan withdraw kan. Berapa banyak yang kita dengar dia terciduk. Saya bagi tahu je. Anda faham-faham, tak faham, tak faham, tak apa. Yang anda buatkan anda punya belanjawan tadi, berapa pasif anda ada. Dari situ anda tahu berapa lagi aku nak buat. Dan anda ada satu sasaran, di mana anda cuba untuk tingkatkan pendapatan pasif anda. Itu baru angka kebahagiaan. Anda tidur, makan, minum, tak buat apa pun, cukup duit untuk cover anda setahun. Itu yang anda nak. Okey. Tentukan ke mana duit anda. Anda cuma dapat buat benda ni kalau anda buat belanjawan tahunan. Faham? Anda cuma dapat buat benda ni kalau anda tahu berapa duit anda lebih selepas anda buat belanjawan tahunan. Bukannya buat belanjawan bulanan tau. Bulan-bulan kita tak sama. Jadi anda letakkan berapa kecemasan, kat mana letak tetap dan kat mana untuk yang anda nak trade. Berapa sasaran tahunan anda. Buat benda-benda ni. Of course dana kecemasan cash. Tapi anda juga boleh dapat, sebab banyak instrumen sekarang ni dah lebih liquid. Fixed deposit ada yang anda boleh cairkan dalam tempoh yang amat cepat. Tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu lambat. Dulu-dulu lah. Okey. Dan selain tu, ke mana duit? Ke mana satu? Sebab kalau anda masuk kepada kawasan-kawasan sini, ini adalah yang slow sikit. Ini yang tinggi sikit. Tapi beza dia, risk. Yang beza dia risiko. Lagi cepat dia naik turun harga, sebab niat anda bila masuk kat sini tak sama. Yang ini lebih kepada something yang long term, something yang growing. Yang ini lebih kepada value. Ini kepada growth. Ini something yang, kalau anda tengok kepada stok saham, kita ada sektor-sektor. Contohnya kepada sektor growth. Anda nampak Apple semua jatuh kan? Nasdaq jatuh kan? Tapi kita nampak industrial, kita nampak komoditi tetap naik. Kenapa? Sebab kita nampak market dah mula masuk kepada yang lebih defensif. As kita menuju kepada Fed semua tighten. Consumer discretionary semua jatuh. Anda tengok company-company consumer discretionary, anda tengok company-company teknologi, semua jatuh. Because those are the growth one. Yang value, yang tu start naik pada waktu ni. Jadi jaga-jaga, kita tengah melihat kepada kemungkinan untuk satu reset. Kenapa saya ceritakan benda ni? Because kita sedang melihat kepada apa anda punya pembahagian duit. Itu sebenarnya. Dan apabila kita bercakap mengenai aset yang boleh turun naik, dia kena ada limitation kepada had kerugian. Di situlah anda boleh mengira sebenarnya berapa dolar yang aku sanggup loss dalam portfolio ini. Dan kita boleh satukan dia kepada sistem yang kita guna pakai. Faham? Contohnya, saya nak letakkan 1,000. Sanggup hilang 300. Sistem yang dipakai, okey, 300 ni berapa bulan? Berapa lama? 3 bulan. Okey, 3 bulan. Kalau dia 3 bulan hilang 300, aku settle. Teknik yang dipakai, berapa kali entry? Maksudnya sebulan kat sini, $100. Teknik yang dipakai, teknik tadi 1 bulan
dia ada 10 entry. Kalau 10 entry, 100 sebulan, kita bagilah. 100 bagi 10. Kita dapatlah 10 per entry. Jadi kita dapat position sizing. Sebab itu anda kena tahu berapa semua ni. Dia tak dapat cuma seronok-seronok je. Depo trade. Tak. Lepas tu depo 1000 dapat trade 0.1 lot. Tak. Di sinilah anda dah dapat benda tu semua. Anda dapatkan parameter sistem anda. Test out. 3 sistem sekurang-kurangnya. Okey. Demo 1. Demo 2. Demo 3. Tentukan kesesuaian sistem berkenaan kepada anda. Contohnya daripada sudut frequency of trade. Kalau dia entry sampai 500 entry satu hari, anda bekerja, anda tak dapat. Dia banyak set up dia banyak. Orang suka teknik macam tu tau. Dia banyak set up. Ramai suka. Macam ni je, simple je tu. Macam ni kau masuk. Tapi kalau dia sesuai kepada anda memang free, memang dapat nak enter 500 position, trade. Tapi kalau tak sesuai, anda kena cari sistem yang kena kepada anda. Jadi anda kena cari mana satu yang daripada sudut frequency of entry. Dan daripada situ anda tahu yang anda boleh entry. Katalah 500, anda cuba dapat entry 20 kali. Itu sistem tak bagus kepada anda, faham tak? Anda tak dapat nak entry semua 500 position, tak dapat. Okey, anda kena tengok yang mana sesuai kepada anda. Dah dapat yang tu dan anda dapatkan expectancy. Anda test out dia untuk satu tempoh masa dan mendapatkan percentage winning dia. So, daripada percentage winning ni, anda akan tahu berapa sebenarnya risk reward ratio yang anda boleh guna pakai. Simpankan yang ni. Saya rasa saya tak payah nak ulang benda ni balik. Rekodkan. Semua kita tak sama dan satu sistem tu turun naik. Tapi apa yang anda nak adalah untuk satu tempoh satu tempoh, apa satu entry, berapa average dia dapat. Bila anda dapat benda ni, it's all mathematic je. Bila anda tahu, satu entry aku cuma boleh trade $10 tadi, or whatever kepada sistem berkenaan. It's all mathematic. Ini salah satu contoh model perlindungan modal trust ataupun core equity protection model kepada perlindungan modal trust lah asas anda. Jadi di mana anda rancangkan macam mana anda nak gunakan. Bila anda kata anda start profit, bila anda nak start naikkan kadar penggunaan equity anda. Anda kena ada benda-benda macam ni. Anda boleh ambil yang ni bulat-bulat, anda boleh main dengan dia ataupun tukar-tukar figure dia, asalkan anda ada satu yang sesuai kepada anda. Okey? Kena ada. Dan it's all mathematic. Anda basically tahu berapa pulangan sistem anda. Kalau anda tahu berapa pulangan bulanan dia, selagi dia memberikan apa yang anda nak, anda pakai. Dia tak bagi apa anda nak, dia mula turun, ada kecil, dan sampai satu cut off. Anda kata, kalau sebulan, dia tak dapat memberikan aku pulangan sebanyak 250, aku tak pakai dia. Stop pakai. Kenapa pakai benda yang rugi? Letak dalam demo dulu, trade dalam demo. Dia naik balik, anda pakai balik. Pakai benda untung, itu dia. Sama macam ASB. ASB bagi banyak, kita letak banyak. ASB tak bagi banyak, kita tak letak banyak. ASB tak bagi apa, kenapa kita letak? Ataupun bagi tak cukup, baik aku simpan dalam saving. Itu contoh dia. Sama, benda sama. Dia sama. Ingat, dalam trading betul tak sama dengan menjana pendapatan. Kita awal, kita cepatlah pula. Betul tak sama dengan menjana pendapatan. Tak. Dia you can be wrong. Sebab itu kita kena tahu anda punya
You need to know your winning percentage. Ya. The mathematics is basically sistem yang secara besar kalau anda ambil jangka panjang, winning percentage untuk satu sistem adalah normally di antara range ini. Ini adalah range yang trading system yang bagus tau. Winning percentage. Tapi orang kita tak nak, dia nak cari 80% yang kalau kita test dia tak wujud. Faham tak? Tak wujud untuk jangka panjang 3 tahun atau lebih. A winning percentage normally is around 55 to 65%. Di mana pada range ini anda kena pakai risk reward 1/3. Matematik dia. Kurang daripada tu anda kena besarkan. Maksudnya 55% dan ke bawah anda naikkan 1/4 dan seterusnya. Jadi greedy time. The moment anda tak ikut sistem anda sendiri, berhenti trade. Itu je. Tapi kita sebut senang. Nak buat dia simple. Anda cuma akan sedar bila the moment anda nampak duit tu dah habis. Itu je Sunbi. Sebab itu, anda nak kawal greedy, anda nak tahu anda dah start buat yang okey ke tak, anda buat yang kepercayaan tu. Saya sendiri, kalau saya tak buat exercise tu, saya pun boleh lari track tau. Tiap-tiap minggu saya buat. Tiap minggu saya tulis dia. Untuk remind saya sendiri. Untuk nak ingatkan saya sendiri. Faham? You can go higher, you can go kepada 1, 2 dan lain-lain. The moment anda kalau sistem anda ada masa, memang ada masa sistem kita perform trade 85% or above, then anda boleh gunakan 1, 2. Ada masa entry masuk, entry untung, entry untung, entry untung. Ada masa. Dan waktu tu market tengah trending contohnya. Waktu tu anda boleh gunakan dan turunkan risk reward ratio. Buat belief system itu je. Dia untuk elakkan nak FOMO ke apa, buat benda-benda tu. Itu je. Masalahnya cuba pandai trade. Itu masalah utama. Ya. Langkah dia buat kepercayaan anda, buat belanjawan anda, buat all those things, buat your belief exercise. Ini akan membantu anda, seriously. Dan anda akan ikut jadual untuk nak trade. Maksudnya anda akan buat analisa pada waktu yang sama. Dan anda faham waktu tu anda sedang buat analisa dan bukan trading. Saya tak dapat jawab soalan tu, Aisyah. Kita dekat XM. Jadi, saya tak dapat nak sebut pun nama lain. Faham, Aisyah? Nak sebut pun saya tak dapat. Tapi, kita dekat XM. Ikut jadual harian. Jangan trade macam entah. Benda-benda ni yang missing link banyak. The missing link adalah ni. Jadual. Ikut buat jadual anda. Jangan trade spur of the moment. Maksudnya tiba-tiba buka chart, ada duit ni. Bolehlah enter. Lepas tu kata tak judi bang. Mana ada tak judi? Judi lah tu. Faham? Buat anda punya jadual harian. Pastikan trading tidak mengganggu jadual harian anda dan gunakan fungsi alert. Gunakan fungsi alert dekat akaun anda. Gunakan fungsi alert. Kalau anda tak ada ni, anda boleh gunakan contohnya VPS percuma dekat XM. Alert, letakkan, lepas tu letakkan dekat phone. Dia akan bunyi dekat phone kalau price tu sampai price tertentu. Ataupun even
Dekat apps XM tu sendiri ada. Bila price sampai certain ni, baru kita nak tengok chart. Lain daripada tu anda tak minat. Masalahnya kalau duk tengok perhati chart. Sebab itu saya cuma update chart pada waktu tertentu. Saya tak akan duduk tengok tenung satu hari. Sebab kalau saya buat benda tu, dengan saya hanyut. Ni boleh ni, naik ni sekejap, ambil sekejap kan. Dia ada yang sebelah kiri ni kan, dia duk cakap, naik ni, naik dah break tu. Betul tak? Dia dah break tu. Dia suara-suara halus tu. Makin kita tak peduli dia makin kuat. Masuk, naik lagi tu. Kau tengok baru Bozu saja yang tengah jalan. Kan? Buka chart, tengok benda ni kan. Dia tengok. Yang hebat ni kan, sini Bozu sebatang. Kan? Ini tengah jalan. Chart ni tengah jalan. Berapa orang selalu kena benda ni? Ni tengah jalan. Cantik je. Lepas tu sini ada satu breakout. Tak ada kepala pun. Memang body breakout cantik. 30 pip ke atas. Mother candle. Grandma candle. Apa candle semua ada kat situ. Candle ni jalan lagi ni. Berapa kali kita enter kat sini? Tanya diri sendiri. Kalau saya perhati chart, duduk satu hari, duduk tunggu kan. Tengok, pergi kat M5, pergi M15, pergi shopping konon, masuk sekejap. Nampak benda tu, saya pun goyang. Kita tekan waktu ni, tengah candle, tengah jalan, apa selalu jadi? Apa selalu jadi? Ni selalu jadi. Ni selalu jadi. The moment candle tu close, dia jadi benda ni. Dia break tadi, cantik. Dia jadi macam ni. Yang tadi hijau dah jadi merah. Dia punya putih. Faham? Candle tengah jalan, break tu. Break ni. Kan? Bini dah panggil, weh, makan. Kita pun lagi 5 minit candle nak close ni. Tutup sekejap, pup. Masuk lepas makan. Ayam salah. Ayam kat meja tadi. Ayam tu tak berdosa yang dah masuk dalam perut. Yang salah kat sini siapa? Nasib baik Mo salah gol semalam. Kalau tak, Sadio Mane gol. Tapi Trent Arnold punya gol, market hilang volume. Hari dan otak, hati. Tu dia. Berapa kali yang buat benda ni? Faham tak? Sebab itu, anda gunakan fungsi alert. Kalau anda gunakan CRS ke apa ke, gunakan fungsi alert. Belajar untuk guna limit order. Saya tak akan galakkan untuk guna market order sebab ini semua mengganggu emosi. Menggunakan market order, anda tak akan dapat kira lot sizing sesuai. Faham? Belajar guna sama ada stop order ataupun limit order. Masuk kat price yang anda nak, bukan yang market bagi. Kita ni berdagang, berniaga tau. Anda tak akan pernah ambil price pada market. Faham tak? Sebab itu saya tak faham bila orang masuk at market. Sebab kita ni trader. Anda bukannya pergi macam pelancong, faham tak? Pelancong dengan trader, apa beza dia? Pelancong, dia pergi dekat satu money changer, berapa tukar duit? Itu market value. Boleh kurang tak kedai sebelah? Dia pergi kedai sebelah, dia tanya market value kedai sebelah. Rupanya tokey sama. Biasanya macam itulah. Tadi dia nak tukar, tanya cakap dia besar sikit, aku bagi diskaun. Tokey sama rupanya. Itu pelancong. Anda bukan pelancong, anda trader. Trader, anda akan ambil price yang anda nak. Kalau ini pergi lagi, aku beli. Tak boleh, dia tak turun dah. Ataupun kalau nak, aku tunggu bawah sikit, aku beli. Ataupun nak sell, atas sikit aku sell. Ataupun kalau dia turun, jatuh terus, ni tak boleh. Ni dah jatuh ni. Itu adalah stop order. Anda trader. Itu dia. Sebab itu saya tak akan galakkan ataupun tak akan ni untuk market order. Market execution.
is always untuk saya adalah kepada stop order dan limit order. Yes, itu basic kan. Basic, tapi itu yang kita ramai ignore. Bila price macam ni tekan, itu market price. Itu pelancong tadi. Dia tanya, apa naik dah? Aduh, okey lah. Tak dapat dah 15 tempat dah aku pergi kan. Makin naik dah harga dia. But ramai kita suka buat benda ni. Di sinilah anda kena, sebab itu dalam satu sistem dagangan, hendaklah menggunakan satu yang tetaplah. Anda kawal. So, benda yang anda boleh kawal adalah kepada yang pertama, yang ini tadi adalah sistem dagangan anda, di mana saya kongsikan kepada anda kaedah 3711. Okey, dan yang kedua adalah kepada position sizing model. Position sizing model saya kongsikan banyak, tetapi it's all flexible. Kalau anda tengok dekat Discord tu, saya kongsikan kepada anda Excel yang anda boleh edit. Excel tu anda boleh edit. Nampak Confluence Teknik tu anda boleh buang di kat atas. Letaklah nama sendiri. Buat dia. Jadi berapa ada sanggup risikokan dan trade kepada jumlah yang anda nak. Sebab dua benda ni je yang anda ada kontrol kepada market. Anda tak dapat ubah euro US dollar hatta 1 poin pun. Anda masuklah depo 100,000, 100 juta, trade bidang kita ni satu hari trilion, bukannya 100,000. Jangan fikir depo 10,000 hidung dia ke atas sana. Lampu tu dia atas lampu sikit hidung dia. Tak dapat. Faham? Kita tak ada apa-apa. Anai-anai pun tinggi sikit. Kita bawah sikit. Tak ada apa-apa kita dalam bidang ni. Anda masuk tak ubah market pun. That's why kita sentiasa ikut yang market bagi kepada kita. Trade apa yang anda nampak. Jangan trade apa yang anda rasa anda tahu. Bukan saya bermaksud anda tak perlu tahu fundamental. Fahamkan fundamental. Ia bagus. Satu yang bagus, sentimen. Saya boleh cerita fundamental kepada anda, deep, shallow, kepada GDP, PPP, China punya ni. Saya boleh cerita benda betul. Supply chain, macam mana nak kira jenis-jenis GDP. But when it come to trading, trade apa yang anda nampak. Trade structure yang berulang. Trade bila ada trend. When there is no trend, don't trade. Itu saja. Jadi pin bar. Bukan tak faham, kan tak perlu pasal fundamental. Tahu pasal fundamental. Sebab ia shape apa yang the whole market. But don't trade fundamental. Don't trade fundamental. Mental jadinya. Sekejap kata. Ini kalau kita nak cerita fundamental sekarang lah. Kalau saya nak cerita fundamental sekarang. Semalam apa berlaku Aisyah? Semalam apa berlaku? Contohnya kita ada macam AJJ, kan? Semalam apa berlaku? Semalam kita ada Bank of England yang mengumumkan naik rate, mengejutkan pasaran. Ini berlaku. Ini kat sini. Ini berlaku. Okey? Mana dia? Okey, yang ini berlaku. Ini berlaku semalam. Kalau kita ambil fundamental, kenapa dia tak terus naik macam ni? Kenapa dia tak terus naik macam ni? Sebab kita ada divergence. Oh, itu H4 bang. Abang kena tengok kepada chart daily. Chart daily. Okey, chart daily. Kenapa kita masih jangkakan ini ke bawah? Ini dah mungkin start ke bawah dah. AUD US dollar tadi tak trigger. Adalah dia punya limit order tak trigger, tak apa. Tak loss. Kalau anda tarik dia punya Fibo kat sini, kalau anda tarik dia punya ni, ini area dia,
kepada ni. Mana dia punya Fibo ni? Okey. Ini kita katakan sebagai satu kawasan apa? Ini sebagai flat. Dia reacting daripada all this kotak. 100%. Kenapa? Saya tak tahu. EJ, kenapa dia bergerak daripada sini? Kenapa dia bergerak? Mana ni EJ? Kenapa dia bergerak daripada situ? This area. Daripada sini. Sebab, kalau tanya saya, market is a very technical move. These are all technical move. These are all technical punya move. Faham? These are all technical move. Kita ada kita ada ECB kata malam tadi dia akan melihat balik kepada program dia pada bulan Mac. Sepatutnya ini terbang. Kenapa ni sekarang ni jatuh? Oh, risk off. Ya ke risk off? Maybe. Kalau risk off, ini jatuh macam ni. Tak ada pun. Tak ada pun. I bet you, pada waktu ni, anda sedang melihat US dollar. Sedang melakukan. Masih lagi dalam correction. Masih lagi. Kalau ini dalam correction macam ni dan naik lagi, EJ tadi tak jatuh ke bawah. Akan buat X kat sini. Maksudnya lengkapkan pergerakan ini. Dan naik ke atas. Kalau EJ break low sini, ini kita habiskan sebagai Y. Dan EU akan start jatuh ke bawah. Itu je. Dan inilah benda yang kita nampak berulang-ulang kali. Faham tak? Kalau EJ break ke bawah, ini akan jadi A biru, B biru, C dan habis kat sini, kita akan dah mula jatuh ke bawah. Itu je. So apa? Itulah benda berulang-ulang yang kita nampak dalam pasaran. Kenapa? Saya tak tahu. I don't know. Saya sendiri, saya asalnya menggunakan Wyckoff. Tapi dia tak dapat nak explain benda ni. Somebody tunjuk kepada saya perkaitan untuk yang ni tadi. Dia tunjuk benda ni je kepada saya sebenarnya. Kalau nak tahu. Asal kepada market dynamic ni, iaitu kepada ETF. Kepada ETF punya leading, concurrent. Concurrent kita tengok index. Lepas tu kita tengok, macam malam tadi kan. Anda tengok XLF. XLF bila ni tengah leading. XLF tengah leading financial. XLE naik. Yang tak naik apa? Pergi tengok benda-benda ni. Kenapa financial naik? Because disebabkan oleh kita, ini kat time frame kecil disebabkan oleh kenaikan kadar faedah. Itu daripada sudut fundamental. Tapi trade, kalau kita katakan indeks masih naik, anda rasalah ini nak ke mana. Jadi any pullback dia adalah opportunity untuk anda long. Dia akan jadi banyak variation, either nak predetermine formula dia atau rekod masa jadi. Apa tu? Sufis tak faham. So, yang kita buat adalah benda yang kita nampak berulang dalam pasaran. Of course, there is nothing perfect. Disebabkan itulah, bila anda dah dapat grab konsep ini,
Sebab itu orang tanya ke saya, apa next? Apa saya nak buat? The most important part of your trading, position sizing model. Yes, SLB. Okey. Untuk Excel, okey. Sebab itu kalau tanya saya, next step yang anda buat adalah position sizing model. And this position sizing model is individual. You can train it sebagai group, tapi all this adalah individual. You can discuss dalam group, but position sizing model adalah benda yang personal. Okay, this is core dalam anda punya sistem dagangan, position sizing model. Because kalau anda nak cerita pasal market dynamic, ya benda ni je. Yep. Yep. Dalam teknik anda kena ada SL. Kalau teknik tu tak ada SL, teknik tu tak lengkap. XLK. Saya tak update lagi chart ETF. Saya baru update 4 ETF. Tak sempat nak update lain. Tadi ada cerita sikit. Yes. Sebab itu position sizing model adalah core dalam any system. Yep. Kunci dalam every system is position sizing model, bukan the system itself. Sistem dagangan adalah benda berulang yang anda buat berulang-ulang. Tak ada apa-apa pun. Position sizing model, market dynamic macam hebat dia bunyi dia. Dia tak ada apa pun. Kalau anda tengok dia benda logik je. Saya pun ingat dia susah sangat. Mula-mula saya fikir kan, macam susah. Bila kita dapat, dia benda logik je sebenarnya. Benda logik anda faham structure. Anda faham bila anda nak extend wave 1, anda tak dapat masuk wave 3 macam indeks sebab kita masih lihat kekuatan US dollar. Kalau anda lihat kelemahan yen, then kita jangkakan, ni maksud saya. Kalau kita jangkakan kelemahan yen, then sini kelemahan yen. Kita masih jangkakan ada lagi dolar. Tak macam 5 years ago. Okay, nanti saya tengok SLK. Okay, sebab itu kita masih extendkan wave 1. Sebab kita masih jangka US dollar. Yang dekat wave 2 ni pun masih US dollar. Bukan yen. Kalau yen kita some sort of wave 3. Dan kita baru dapat kata 1, 2, dan kita start masuk 3. Then the whole thing adalah yen. Sebab kita nampak untuk dolar ni tak habis lagi. This whole thing tak habis lagi. Masih dolar. Okey, itu je. Ulang-ulang cerita sama je Aisyah. Cerita dia sama setiap hari. Cerita sama. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi Selasa. Isnin saya tak ada. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.